Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ni kita akan membicarakan tentang satu persoalan, yaitu persoalan tentang cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ada orang faham cinta ni untuk orang muda. Kita yang dah kahwin, dah beranak pinak, dah bercucu, bercicit, bercinta apa lagi ustaz? Sebab dia faham cinta ni hanya sesama manusia. Sedangkan cinta ni luas pengertian dia. Macam-macam cinta. Cinta pada Allah, cinta pada hidup, cinta pada mati, cinta pada alam, cinta sesama manusia, cinta kepada hayawan, cinta kepada kasih sayang, perdamaian dan sebagainya. Bila kita sempitkan skop cinta, maka kita hanya menganggap cinta ini untuk orang muda-muda, orang yang sedang dilamun dengan perasaan berbunga, hati yang berbunga. Tapi kalau kita faham betul-betul cinta ini sampai boleh menjadi satu syarat untuk masuk syurga. Cinta menjadi satu syarat untuk masuk syurga berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyadihi lan tadkhulul jannah hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabbu. Hadis rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi diri aku yang berada pada tangan dan kudrat Allah Taala. Nabi sumpah, demi diri aku ni yang berada di bawah kekuasaan Allah, lan tadkhulul jannah, kamu ni sama sekali takkan masuk ke dalam syurga. Hatta sehinggalah kamu tu'minu, sehinggalah kamu beriman. Dan kata Nabi, walan tu'minu, dan kamu sama sekali tidak beriman. Hatta sehinggalah tahabbu, kamu saling berkasih sayang. Dua benda, dua kali Nabi sebut lan. Lam nun, lan. Lam nun maknanya benda yang takkan jadi. Benda yang takkan jadi sampai bila-bila. Benda yang tak boleh berlaku. Nabi kata, aku sumpah yang diri aku ni di bawah kekuasaan Allah. Kamu ni tak boleh masuk syurga melainkan kamu beriman. Dan kamu semua takkan boleh beriman melainkan kamu semua berkasih sayang. Ini syarat. Sebab banyak hari ni orang nak masuk syurga tapi saling benci-membenci. Dia nak masuk syurga tapi saling tak suka. Aku tak suka kamu, kamu tak suka aku, tapi aku nak ke syurga. Macam mana nak masuk syurga? Sebab tidak ada iman. Macam mana nak jadi beriman? Kamu tidak berkasih sayang. Ini tajuk yang sangat penting. Jangan kita faham bahawa kasih sayang ini hanya untuk orang muda-muda. Kita tua-tua ni, pasal kita faham kasih sayang itu hanya laki-laki dan perempuan di alam percintaan, di FP. Kita faham yang itu ya. Padahal kita sekarang pun kena berkasih sayang. Satu taman, satu kampung, satu surau, satu jemaah. Kalau kita tidak berkasih sayang, itu belum orang beriman. Sebab tu tuan-tuan, kita kena suburkan balik kasih sayang ni. Tu yang ada satu lagu nasyid tentang kasih sayang ni. Mari kita suburkan kasih sayang sesama kita
ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kasih sayang dah hilang, dah gersang dalam hati. Kita suburkan kembali kasih sayang sesama kita dengan iman. Letakkan balik. Sebab ini sekarang ini sesama orang Islam sudah makin gersang kasih sayang ini. Sudah tidak ada. Bila manusia sudah tidak ada perasaan kasih sayang, maka dia tidak akan menjadi orang yang sempurna beriman. Walaupun rajin semayang, hitam dahinya kerana rajin semayang. Walaupun pakai serban, walau pakai jubah, walau pakai baju Melayu, walau pakai kopiah songkok, kalau kamu tidak berkasih sayang, belum kamu dikira beriman. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sentuh pada malam ni tentang cinta dan kasih sayang ini. Baik, yang pertama, cinta dan kasih sayang itu adalah jiwa kehidupan dan tiang selamat bagi umat manusia. Awal-awal cinta ini apa dia? Cinta ialah jiwa kehidupan. Apabila kekuatan tarik-menarik ini berlaku di antara manusia, jiwa-jiwa manusia, maka dia akan menjadi satu tarikan yang sangat kuat. Cuba tuan-tuan tengok tarikan yang berlaku kepada besi berani. Kita sebut magnet. Magnet itu ada tarikan. Satu selatan, satu utara. Tetapi kenapa saling menarik? Kenapa saling bersatu? Padahal tak sama, satu utara, satu selatan. Sebab ada satu tarikan yang mereka sendiri dapat rasanya. Walaupun tak sama kutub, walaupun tak sama, tapi tetap berkasih sayang. Itulah dipanggil cinta. Berbeza dengan manusia, tak boleh sama sebab tak sama. Kamu belah mana? Saya selatan. Kamu belah mana? Saya utara. Oh, kita tak geng. Dia tak mau tiru yang besi berani, dia tak mau tiru yang magnet. Kamu belah mana? Saya belah selatan. Kamu belah mana? Saya belah utara. Walaupun kita berbeza, tapi kita adalah sama. Barulah timbul kasih sayang. Kita duk belajar tentang magnet. Kita duk belajar tentang besi berani. Tetapi besi berani itu hanya kita belajar. Kita tak amalkan dalam diri kita. Kenapa tidak kita jadikan besi berani itu sebagai satu contoh? Sebab jawapan dia, perasaan kasih sayang telah gugur. Telah gugur. Orang kita, kalau selatan dengan selatan sudah tidak menarik, apatah lagi yang berlaku hari ini. Selatan dengan selatan dia akan terus menolak. Sebab itu hari ini kita tak heran, walaupun duduk dalam satu jemaah yang sama, dia telah mewujudkan satu perasaan tolak menolak. Sebab sudah hilang kasih sayang. Jangan faham bila berada di bawah satu kawasan, berada di bawah satu kumpulan, berada di bawah satu jemaah itu kita akan berkasih sayang. Tidak. Tak semestinya. Jadi ini kita buat tuan-tuan, hubungan itu bagaimana nak menjadi eratkan balik. Sebab dia adalah jiwa. Kenapa suami sangat ambil berat pada isteri dia? Sebab ada satu perasaan yang dipanggil sebagai cinta dan kasih sayang. Kenapa mak ni jahat macam mana pun anak, jahat macam mana pun anak dia, mak cium anak dia, walaupun anak itulah yang sembelih suami dia. Walaupun anak itulah yang kerak kepala suami dia, putih kepala suami dia. Tapi bila mahkamah bebaskan anak dia daripada tuduhan membunuh, mak peluk anak dia, mak cium anak dia. Padahal anak tu bukan cakap bunuh suami dia, bunuh anak dia, bunuh pak mertua dia, bunuh mak mertua dia. Sebab apa sanggup dia cium padahal itu pembunuh dia? Sebab sayang. Dipanggil apa? Cinta. Kasih sayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada mana datangnya cinta ini? Itu yang saya katakan tadi, cinta ini jiwa, cinta ini perasaan. Bila sebut jiwa dan bila sebut perasaan, orang tak nampak
Bila sebut tak nampak, tak tahu daripada mana datang. Bila sebut jiwa dan perasaan, daripada mana terbitnya jiwa ini tidak tahu. Tak tahu daripada mananya datang. Ini satu benda yang Allah Ta'ala anugerahkan. Perasaan cinta, perasaan kasih. Itu yang Deloitte buat lagu tu. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama hingga kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya. Deloitte punya lagu tahun 77. Mereka ni tentu tak tahu. Mereka beranak pun tak lagi. Perasaan cinta itu ada di mana-mana. Ini dipanggil sebagai jiwa. Kenapa orang itu boleh trim pokok bunga dia, boleh cantik pokok bunga dia. Kita pun cantik tanam pokok bunga, tapi bunga tak menjadi. Dia tanam pokok bunga, dia boleh bunga dia cantik sangat, daunnya subur, bunganya berkembang baik, elok sangat. Kita pun tanam pokok bunga, tapi tak sebaik dia. Kerana apa? Jiwa. Sebab dia cinta pada pokok itu. Kadang-kadang dia sampai bercakap dengan pokok. Sampai dia bercakap dengan pokok bunga tu. Aku ni setiap hari buat kerja tu. Kamu foto muka bunga. Kamu ni cantik tau. Bunga tu pun angguk, iyalah kita dia. Sebab dia buat dengan penuh kejiwaan. Ada orang buat, dia hanya awal-awal saja kejiwaan. Dia tengok rumah orang sana cantik. Rumah orang depan pun cantik, tanam pokok bunga. Orang belakang pun tanam pokok bunga. Dia pun tanam juga. Semata-mata kerana apa? Sebab dia orang tanam. Tanam dia itu sebab orang tanam. Orang sebelah tanam kerana apa? Kerana jiwa. Sebab itu pokok dia menjadi. Tanam apa pun menjadi sebab jiwa. Inilah yang dipanggil sebagai kasih. Kalau tuan-tuan cinta kepada surau, tuan-tuan ada jiwa pada surau. Sehari tuan-tuan tak datang pada surau, tuan-tuan susah hati. Sehari tak datang, susah hati. Kalau tuan-tuan ada jiwa dalam majlis ilmu, sekali tak datang majlis ilmu, susah hati. Sebab tuan-tuan dah menumpahkan perasaan cinta tuan-tuan pada majlis ilmu. Tapi bila manusia tidak ada jiwa, majlis ilmunya takkan kekal. Programnya takkan menjadi. Apa yang dia buat takkan jadi sebab dia tidak membuat sepenuh jiwa raga dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak mengharapkan kasih daripada orang dan seterusnya mengharapkan kasih daripada Allah, tidak ada jalan yang lain melainkan ialah dengan penuh kejiwaan, dengan penuh perasaan kita sebut. Bila kita buat dengan penuh perasaan tuan-tuan, maka benda-benda yang lain akan terbakar. Orang hasut, jangan datang surau. Lantaklah, aku tetap nak datang sebab jiwa aku di surau. Jangan pergi mengaji. Ustaz Kazim tu tak tahu belah mana, kanan ke kiri. Jangan pergi. Lantak kamulah, aku nak datang juga. Aku nak ambil ilmu. Sebab benda lain sudah terbakar. Dia sudah ada magnet di situ. Dia sudah ada tarikan magnet di situ. Bagaimana nak jadikan magnet itu? Yang ni yang kena asuk, yang ni lah yang kena buat. Sebab itu ada satu syair berkata. Andai kata kasih sayang dan cinta sudah berada di dalam hati dan mempengaruhi kehidupan, nescaya manusia tiada lagi memerlukan keadilan dan undang-undang. Kalau perasaan cinta sudah pun berpengaruh dalam hati, manusia tidak perlukan lagi keadilan dan undang-undang. Hanya dalam jiwanya kemaafan di dalam jiwanya. Dalam jiwanya hanyalah memaafkan orang. Kalau dah ada perasaan kasih, abang saya minta maaf, saya silap, baiklah abang maafkan kamu. Nampak? Maaf ya. Dia tidak akan wujud benda lain. Dia hanya tahu memaafkan orang. Dan dia tahu hanya besar hatinya. Kalau kamu nak sangat jawatan ni, ambillah. Saya pun tak berhajat pada jawatan ini. Silakan. Yang pentingnya aku kasih pada kamu. Cinta. Tuan-tuan tengok cerita Semerah Padi 1956. Ada dua hero.
Ada dua hero dalam cerita ni. Satu Aduka, satu Taruna. Aduka P. Romli. P. Romli ni pernah ditawarkan sebagai Menteri Kebudayaan di zaman Tunku Abdul Rahman, tapi dia tolak jabatan menteri. Tu P. Romli. Satu lagi hero dia Nordin Ahmad, Taruna. Tok pengurusi JKKK dia hantar Taruna ni pergi lawan Lanu. Mereka ni melaksanakan hukum hudud kampung mereka ni. Tapi bila Taruna nak pergi perang, dipersembahkan dahulu tarian Semerah Padi. Hudud-hudud pun menari juga tu. Yang pelik tu, siap menari lagi. Sekapur sirih, siap duduk gedek-gedek ke depan Aduka Taruna. Masa itulah penyamun perompak bawa lari anak ketua kampung. Darah dibawanya lari. Bila bawa lari, Aduka ni P. Romli ni masuk dalam hutan pergi carilah, nak selamatkan darah ni daripada Saleh Kamil. Teng teng teng, gedik duduk dalam hutan, suspend. Akhirnya bertikam-bertikam mati Saleh Kamil. Aduka pun bawa lari darah. Bawa balik ke kampung, hujan pula. Sejuk berteduh di bawah bangsal. Setan pun datang goda-goda. Aduka, tidakkah kau kesian pada diriku seorang-seorang dalam hujan ini? Aduka, memang kesian kepada kau darah, tapi kau telah menjadi milik orang lain. Aduka, aku hanya cinta pada kau saja Aduka. Duduk jadi tu. Bila dah berzina, masing-masing salah rasanya. Aduka ni pegang kerih pedang, duduk di rumah, rasa bersalah. Kawan dia balik, Taruna tu balik Nordin Ahmad. Taruna ni kata dekat P. Romli, kenapa dengan kau Aduka? Adakah Semerah Padi belum aman? Semerah Padi telah aman, tetapi hatiku yang belum aman. Kenapa dengan kau Aduka? Aku telah berdosa kepadamu Taruna. Sekarang ku serahkan nyawaku padamu Taruna. Apakah maksud kau Aduka? Aku telah berzina. Teng teng teng, terkejut. Dengan siapakah kau melakukan perbuatan terkutuk itu Aduka? Dengan darah. Teng teng teng. Terkejut sungguh dia. Aduka, kenapakah kau melakukan kerja yang dimurkai oleh Allah? Kalau setakat darah yang kau inginkan, lebih daripada darah pun akan kuserahkan kepada kau, kerana aku sayangkan kau lebih daripada darah Aduka. Itu kata-kata Taruna. Nak sebut yang tu lah. Kalau setakat darah lah yang nak, aku bagi nikah dengan hang pun tak apa. Sebab aku sayangkan hang lebih daripada aku sayangkan darah. Sekarang kau larilah daripada sini Aduka. Biar aku yang menanggung apa yang telah kau buat dengan darah. Nampak tak tuan-tuan, cinta? Cinta di antara Aduka dan Taruna. Kalau setakat darah yang hang nak awak tak cakap, aku tak payah minang dia pun tak apa, aku bagi kat hang. Hang pun je sanggam juga. Pasal apa tak cakap yang hang nak dekat Vai Jayanti Mala? Cakap terang-terang. Ini yang dikatakan pengorbanan cinta. Serupa itulah dengan cerita Hang Tuah 1955. Antara Ahmad Mahmud jadi jebak lawan dengan Hang Tuah P. Romli. P. Romli kata, "Hei jebat, turun kamu jebat." Ahmad Mahmud kata apa? "Hei, siapa kamu? Aku adalah Tua, datang nak membunuh kamu jebat derhaka." "Wahai Bang Tua, kalau aku tahu kau masih hidup Tua, demi Allah dan Rasul, takkan aku merdeka pada Sultan Melaka."
Oi, kawan-kawan berkata, oi, pengecut, penakut. Piramli pun naik, hang tuah pun naik, lawan. Kawan ni talam, kawan ni jolok kat belakang bawah, kawan ni berletih. Tuah, kita rehat dulu tuah. Nyanda, relax. Macam mana tuah? Kau boleh buat di mana selama ni tuah? Nyembang dia menduduk, letih tu tuah. Usilak balik, lawan balik. Last sekali Ahmad Mahmud Jebat kata apa? Tuah, menurut firasat aku, selagi keris tameng sari ini berada di tanganku, jangankan kau kata nak membunuhku tuah, melukakan aku pun belum tentu tuah. Nampaknya benar-benar sungguh kau nak membunuhku tuah. Nah, ambillah tameng sari ini, berikan keris kau kepada aku. Dia bagi keris tameng sari pada tuah. Dia ambil keris hak tuah pakai. Marilah kita bertikam tuah. Ni kasih sayang, ambillah keris ni ku bagi pun tak apa. Ku tak mau bunuh hang. Kasih sayang. Macam Qabil dengan Habil, berebut pasal perempuan nak menikah. Bila berebut, Qabil kata aku nak bunuh hang. Habil kata bunuhlah abang. Demi Allah, saya takkan membunuh abang, sebab saya sayang pada abang. Kalau nak bunuh pun bunuhlah. Perak, buka dada, tikamlah abang. Saya rela. Pak, tikam. Kasih sayang dah hilang. Tapi seorang tu masih lagi sayang. Dia tak balas, dia tak marah, dia tak apa pun. Kalau abang nak bunuh saya, bunuhlah. Kalau setakat perempuan punya paksa kita nak mati, tak paksa lah. Saya nak tikam abang, abang nak tikam saya tak mau. Ini perintah Allah yang membenarkan saya kahwin dan melarang abang kahwin. Kalau inilah yang menjadinya abang, bunuhlah saya. Saya takkan melawan. Akhirnya dirodoknya perut hamba Allah tu mati. Tuan-tuan, ini dikatakan sebagai perasaan kasih. Tak tahu tuan-tuan macam mana kasih pada manusia ini. Sampai pada satu tahap pengorbanan demi pengorbanan. Inilah yang dipanggil sebagai jiwa. Perasaan yang wujud antara seorang dengan seorang itu perasaan kasih. Walaupun bukan bapa dia, walaupun bukan anak dia, walaupun bukan mak dia, walaupun bukan saudara mara dia, tetapi kasih itulah yang diletakkan satu perasaan yang mengikat, yang menarik. Tetapi apabila kasih sudah tidak ada, yang inilah yang berlaku sekarang. Dalam masjid sudah hilang perasaan kasih antara sesama jemaah. Tuan-tuan habaq dekat saya sekarang ni, masjid mana yang kasih sayang sama-sama kuat? Bercempera habis. Tok Bilal dengan Tok Siak, Tok Siak dengan Tok Bilal bergaduh. Tok Imam dengan Tok Bilal, Tok Imam dengan jawatan kuasa, jawatan kuasa sesama jawatan kuasa, ustaz dengan ustazah dengan ustaz. Habis. Kalaulah ada perasaan kasih, saya sebagai imam, tuan-tuan tak suka saya jadi imam, saya kasih pada jawatan imam, saya tak kasih pada saya imam, saya tak sayang pada diri saya sebagai imam, saya sayang pada title imam, dan saya sayang pada tuan-tuan. Tetapi disebabkan ada orang benci pada imam, ada orang tak suka dengan imam, akhirnya wujud perasaan benci membenci. Saya rela letak jawatan imam supaya hampa semayang dengan tenang. Tidak ada lagi perasaan benci pada Tok Imam. Hampa tak ada dosa, saya pun tak sakit hati. Biarlah saya jadi imam tempat lain. Itu nama dia kasih. Itu bukan nama dia menyerah. Kalau tuan-tuan boleh buat macam tu, kira hebat. Tuan-tuan ni jawatan kuasa masjid, tiba-tiba datang orang lain nak buat, nak ambil alih, nak ambil apa. Kalau inilah hampa nak, silakan. Inilah keris tameng sari saya, hampa ambil lah. Wa'amailah keris hampa tu pula. Janji surau ni kita elok, surau ni boleh jadi elok. Yang tu lebih penting. Yang penting ni surau. Antara kita, antara saya tak penting. Yang penting ni surau. Kita sayang kepada surau. Ini dipanggil sebagai kejiwaan. Nak sampai tahap macam itu. Bila sampai tahap jiwa macam itu, dia akan bayangkan dia tu duduk di tempat orang. Kita ni orang kaya. Kalau tuan-tuan ada sifat
pada orang miskin. Tuan-tuan bayangkan, yang kita ni jadi miskin, apa rasanya? Barulah kita akan jadi orang hebat. Sebab kita rasa. Masalah dia, kita tak pernah rasa apa perasaan orang. Kita tak pernah sayangkan dia. Apa yang dia buat, apa yang dia telah korban, kita tak pernah fikir. Seorang suami tak pernah fikir pengorbanan isteri dia. Bila dia tak pernah fikir pengorbanan isteri dia, kasih sayang pada isteri dia tak ada. Mak bapak ni korban untuk anak-anak, tapi anak-anak tak ada jiwa pada mak dia. Dia tak pernah fikir mak dia jaga dia, mak dia melahirkan dia, mak dia mengasuh dia, mak dia jaga dia, mak dia jarang tidur malam sebab nak jaga dia. Tapi bila dia besar, kecintaan pada orang lain melebihi kecintaan pada mak bapak, maka pada masa itu mak bapak dia terajang buang, dia sanggup pergi cari. Yang ni yang berlaku sekarang ni. Kadang-kadang sebab mak bapak pun tak sayang pada anak. Dia tak sayang. Ya, sebenarnya saya sibuk, Ustaz. Saya sibuk, suami saya pun sibuk. Jadi anak sayanya diserahkan kepada mbah. Daripada kecil mbahnya belah, nengnya belah. Sebab tu bila dia besar, anak dia besar, lari ke mbah. Mana anak kamu sekarang? Lombok. Sebab dari kecilnya, yang belahnya siapa? Jadi kecintaan kepada ibunya dah kurang. Kecintaannya pada siapa? Pada mbah. Sebab tu tuan-tuan sekarang tak heran berapa ramai yang lari ke mbah. Hilang. Sebab cinta itu, perasaan itu. Baik, nombor 3. Cinta merupakan satu-satunya mutiara yang dapat memberikan 3 perkara. Keamanan, ketenteraman, dan kedamaian. Cinta inilah yang akan memberikan 3 perkara. Yang pertama, aman. Hari ini berlakunya peperangan sebab cinta sudah hilang. Perasaan kasih sudah hilang, akhirnya berperang. Dengan cinta saja boleh memberikan ketenteraman jiwa. Sebab itu tuan-tuan, ada orang yang bila bercinta dia jadi tenang. Dia jumpa, dia tengok pun dia jadi tenang. Sebab dia cinta pada benda itu. Orang yang kebiasaannya membuat sesuatu, bila diberikan sesuatu yang dia biasa buat, orang itu akan jadi tenang. Ustaz itu rajin berceramah, bagikan dia mikrofon, tenanglah dia. Itu saja. Itu kegemaran dia. Dia penyanyi, berikan dia lagu, dia akan tenang. Dia pemain violin, tuan-tuan bagikan pada dia violin, maka dia akan jadi tenang. Baru ni ada satu tu imam, dia tanya saya, Ustaz, saya ni imam masjid, tapi saya masih bekerja. Soalan saya, Ustaz, saya baru ini jabatan saya menyambut hari raya, buat rumah terbuka jamuan hari raya. Saya disuruh menyanyi lagu selamat hari raya. Jadi saya pun nyanyi lagu sebab pengarah suruh saya nyanyi. Kawan-kawan saya kutuk, apa tu imam nyanyi? Apa brother? Tu imam nyanyi pula. Tuan-tuan boleh bayar tak Ustaz Zuhair nyanyi? Subhanallah. Heboh. Datang jumpa saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Haram ke menyanyi ni Ustaz? Masya Allah. Haram ke? Zaman Rasulullah ada tak menyanyi? Ada. Zaman Rasulullah ada. Orang Ansar suka gazal. Gazal itu ialah nyanyian menyambut pengantin. Nama dia gazal. Kita sekarang panggil gazal pati. Zaman Rasulullah dulu, orang Ansar kalau pengantin datang, dia pun main menyanyi sambut pengantin. Zaman Rasulullah dulu pernah berlaku selepas hari raya Aidil Adha, orang Yaman, orang Habsi menari-nari dan menyanyi-nyanyi di kawasan kemah Nabi di Mina. Pernah berlaku selepas hari raya Aidil Fitri, mereka menyanyi-nyanyi di hadapan masjid selepas sembahyang.
Jadi tuan-tuan menyanyi itu adalah asalnya adalah harus. Daripada harus dia bertukar kepada makruh. Daripada makruh dia bertukar kepada haram. Asalnya harus. Bagaimana dia menjadi haram? 5 perkara yang menjadikan haram. Kalau 5 perkara ini tak dijaga, jadilah haram nyanyian itu. Pertama, liriknya, seni katanya. Kalau seni katanya jahat, seni katanya lucah, seni katanya mencabul, seni katanya tak elok, seni katanya syirik, haramlah nyanyian itu. Si cincin emas mengingat perkara yang lepas, yang telah berlaku tak berapa lama dahulu. Apa kenama kalau dia pergi Minang hantar cincin emas, tiba-tiba pinangannya ditolak. Pinanganku tak diterima. Kan ku tanya mengapa, dengan perlahan dia berkata, dia sudah ada yang punya. Cincin emas dikembalikan, diletak di tapak tangan, ku pakai di jariku, nampak? Untuk kenanganku, ku pakai di jariku. Cincin emas haram tak? Haram. Lirik lagu tu potong. Sebab itu lirik itu penting. Sekarang ni tuan-tuan menyanyi lagu hari raya, apa salahnya? Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Tak salah. Yang salahnya apa? Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Yang tu salah. Yang tu liriknya, yang nombor 1, yang kena kajinya lirik. Macam tahun 50-an punya lirik, 1955, penarik beca. Kenapa ku disiksa, kenapa ku dihina. Oh, kau cabutlah nyawaku, haram. Apa cabut nyawa pula? Dosa. Jadi yang kena tengok nombor 1 ialah liriknya. Kalau liriknya betul, silakan. Kalau liriknya tidak bersalahan dengan hukum syarak, 1/5 menjadi halal. Baru 1 yang lain pula. Nombor 2 kata Dr. Yusuf Qaradawi, lagu itu menjadi haram apabila diiringi dengan muzik yang menaikkan syahwat. Kalau diiringi dengan alatan muzik yang tidak menaikkan syahwat, hukum dia harus 2/5. Yang nombor 2 yang kita kena tengok ialah muziknya. Pemuzik yang memainkan muzik itu, muzik apa? Kalau muzik itu menaikkan syahwat, menaikkan nafsu, menaikkan sampai orang dengar tu pun jadi tak tengok, orang pakak jadi bengang, telinga duk goyang, balik rumah pun duk goyang lagi. Haramlah lagu itu. Tapi kalau muziknya kompang, hadrah, ya, rebana, drum, tak apa, silakan. Tak salah tuan-tuan. Tak ada jatuh haramnya menyanyi. Lirik yang bagus, alat muzik yang bagus. Yang ketiga, tidak ada pembaziran. Kalau satu lagu dibayar 25,000, itu kan pembaziran. 5 buah lagu dah 100,000, kan itu pembaziran. Kalau tidak ada pembaziran dalam dia, silakan. Yang keempat, kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Halal dan Haram dalam Islam, yang keempatnya, cara penyampaian itu dilagukan. Penyanyi itu, walaupun lagu dia bagus, lirik dia bagus, alat muziknya bagus, cara dia menyanyi pula tak bagus. Lompat sana, lompat sini, tak nampak ciri-ciri akhlak yang mulia pun tak boleh. Walaupun lagu dia bagus, lagu tentang sembahyang subuh bagus, lagu tentang sembahyang subuh, gigil menggigil aku, lompat, tak lagi terdengar suara
Sekali dia terjun atas penonton tahu dia balik. Kalau macam itu, tak payahlah. Duduk tegak-tegak. Gigil, menggigil aku mendengar suara kebesaran. Silakan. Yang tu pasal apa? Diiringi pula dengan penari-penari latar di belakang itu. Yang bercampur laki-laki dan perempuan. Tergedik-tergedik. Walaupun lagunya bagus. Walaupun lagunya sangat bagus. Tak ada siapa nafikan lagunya bagus. Tapi ada pula backup singer, backup dancer di belakang tu pula. Yang tu yang pakak duk menari pakai skirt duk terlompat-lompat jadi haram pula. Yang kelima, tidak bercampur di antara laki-laki dan perempuan. 5 syarat ini, syarat untuk menjadikan nyanyian di hadapan ataupun berseorangan itu menjadi harus. Jadi siapa yang mengatakan haram? Tengok 5 benda ni. Sebab itu akak-akak nak menyanyi dengan abang-abang, silakan. Nyanyi di dapur ke, sambil minum kopi, teh ke apa ke, lantak minum je lah. Abang nyanyi satu lagu abang, okey, apa salah nyanyi lah. Renjis, apa yang kahwin, lagu kahwin abang. Tak kena mengena langsung lah abang. Jadi tuan-tuan, tak salah, silakan. Nabi Muhammad dulu, masa pengantin, Nabi suruh Siti Aisyah hantar pengantin. Balik Siti Aisyah, Nabi tanya dekat Aisyah, ada tak nyanyi-nyanyi? Aisyah kata tak ada. Kenapa tak ada? Kan orang Arab Ansar suka menyanyi. Bawa lagu pengantin, puji pengantin, bagi seronok pada pengantin, disuruh oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, jangan cepat-cepat sangat mengatakan haram pada lagu. Kadang-kadang kita ni tengok haram, apa haram. Tengok dulu jenis apa lagu, jenis apa lirik, cara dipersembahkan dan sebagainya. Perlu diambil berat. Ini dipanggil sebagai kecintaan. Sebab nyanyian itu sesuatu yang menyeronokkan telinga. Nyanyian ni sesuatu yang menyeronokkan telinga. Tapi nyanyian sekarang ni tak seronok lah. Ya, nyanyian sekarang ni saya pun tak minat, tak tahu lagu apa kan. Bahasa dia sebut pun kita tak tahu. Kisah Adam dan Hawa satu ni. Saya tak tahu lah. Yang saya tahu Adam dan Hawa. Lepas tu dia kata apa? Cuba tuan-tuan dengar. Satu ni syur. Habis itu ya. Mana kita faham? Saya sampai lah. Saya bila dengar lagu tu, apa benda yang saya faham? Adam dan Hawa satu di syurga. Satu tu tak mana satu lagi? Tak lupa. Apa lagu macam ni? Lagu kamu tak ada, orang tak sampai hati, tak sampai dalam jiwa, tak sampai orang jatuh cinta lagu tu. Nak menyanyi ni sampai orang jatuh cinta, sampai orang suka, barulah jadi damai. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta hanya padamu juga. Nampak? Tenang. Tenang je lagu dia. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta hanya padamu juga. Sonok je. Masa nak balik sekarang. Sebab dia tahu isteri dia tunggu di rumah. Aduhai kekanda, junjungan kasihku puja, hidup bersumpah setia, ahai sayang kekal bahagia. Itulah lagu. Lagu ni nak bagi orang suka. Lagu ni nak bagi orang ada jiwa. Bila lagu-lagu yang tak ada jiwa, mana ada? Sebab tu dia tak jadi damai. Bingit. Orang tu je suka. Kita tak suka apalah. Lagu hang nyanyi ni, tok tak tahu apa ni, tok pening kepala. Itu bukan lagu. Sebab tu saya katakan tadi, cinta tu, dia boleh dimasukkan dalam satu-satu bab cinta. Jadi cinta ini tuan-tuan, kita mencintai segala sesuatu dan semua insan. Bahkan mencintai rintangan dan kesulitan.
Bila tuan-tuan faham apa itu perjuangan, apakah yang akan berlaku dalam halangan yang akan berlaku pada tuan-tuan, halangan dan rintangan itu pun tuan-tuan cinta, tuan-tuan suka. Saya ni sebagai pendakwah, saya cinta pada bidang pendakwahan. Bila saya cinta dalam bidang pendakwahan, macam-macam mehnah, macam-macam cubaan yang datang. Dah cinta, cubaan dan mehnah tu pun saya suka. Saya suka. Sebab apa sangat mehnah cubaan yang datang pada saya? Ada orang dulu-dulu cinta dalam dakwah, digergaji kepalanya sampai terbelah dua. Yang dibunuh, dipancung, digantung. Cuba tuan-tuan tengok Al-Syahid Hasan Al-Banna. Digantung. Kerana nak menegakkan yang hak. Menegak yang hak itulah cintanya. Akhirnya dia mati di tali gantung. Ketika mayatnya dibawa balik, dimandikan. Orang buka seluar dia. Ada air mani dalam seluar dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita mati digantung, terjelai lidah. Dia mati digantung, keluar air mani. Keluar air mani ni sebab apa? Tak tahulah, dia pun tak tahu. Keluar air mani ini sebab seronok. Mana ada orang keluar air mani tak seronok? Ayah boy lari. Dia mesti seronok. Dia mati di tali gantung pun seronok sebab cinta. Ini yang saya katakan tadi, rintangan dan kesulitan yang datang pada apa yang kita suka, tuan-tuan mesti suka. Itu dipanggil sebagai challenge. Inilah challenge-nya Ustaz. Saya suka Ustaz. Sebab tu ada orang naik 4x4 tu. Jalan masuk dalam. Masuk lautan, naik payah naik tu. Pasal apa? Rintangan. Tiada ada yang boleh menghalang. Kan jalan masuk lautan. Padahal teruk, tapi dia suka. Begitulah dengan cinta. Bila tuan-tuan dah suka sesuatu, tuan-tuan akan datangkan nikmat. Bila tuan-tuan cinta pada Allah, apa yang Tuhan bagi semua bagus. Nak sampai tahap cinta kepada Allah ni, apa yang Allah buat ni semua elok. Sebab Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 7. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Ta'ala lah yang menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Apa yang berlaku, apa yang sudah berlaku, akan berlaku adalah yang terbaik Allah Ta'ala buat pada kita. Terbaik apanya Ustaz? Matinya tak ada batu nisan. Orang lain ada batu nisan Ustaz. Dia mati tak ada batu nisan. Orang lain kalau mati ada batu nisan, raya-raya boleh juga baca Quran Ustaz di kubur. Sekarang batu nisan tak ada, baik di mana Ustaz? Dia kan mati dibunuh, lepas dibunuh kan dibakar, abunya ditauk di sungai, tulangnya enggak jumpa. Jadi di mana nak dapat batu nisannya? Walaupun demikian, bukankah orang yang mati dibunuh itu orang yang syahid? Syahid kan lepas seksa kubur. Baiklah. Baik tak je Syam lepas seksa kubur? Baiklah. Apa makna ada batu nisan? Tiap-tiap hari kena seksa ni buat apa? Batu nisan terpacak dua situ. Elok je marmar dia. Puas hati Ustaz. Tiap-tiap hari boleh datang macam kubur ke arwah suami saya Ustaz. Kalau ada batu nisan pun tiap-tiap hari duk kena rotan dengan malaikat, ada faedah ke? Biarlah tak ada batu nisan, tapi lepas seksa kubur syahid akhirat, alhamdulillah. Tak baik ke? Siapa berani kata tak baik? Baiknya, walaupun kita sedih, walaupun kita rasa ya Allah sampai hatilah, binatang manalah yang buat macam ni, geram benar kata dia. Sabar, Allah buat tu eloklah. Dengan sebab dia dibunuh, muncul semua kes yang hari ni tak nampak, yang sebelum ni tertutup, yang sebelum ni tak tahu jalan penyelesaian dia. Bila dia mati, kawan-kawan dia mati, 4 orang mati, timbul hak lain. Hak India timbul, sungai petani timbul, yang petani sungai timbul. Ya Masya Allah, semuanya dah tahu. Oh, ini rupanya kerja demo. Ya Allah,
Dah terbit semua ceritanya. Bongkar semua. Tipu orang sana, tipu orang sini. Colek orang sana, cilok orang sini. Oh, baik punya cilok lawyer ni. Sekarang semua dah lega dah. Semua dah tahu dah. Oh, ni dia. Yang ketiga, apa baiknya dia mati? Dia memberi pengajaran pada kita. Berhati-hatilah bila berurusan dengan lawyer. Tambah-tambah lawyer tu ajak masuk ladang kelapa sawit pula. Lagi kena berhati-hati tuan-tuan. Kalau boleh report polis dulu nak jumpa lawyer dibanting. Bukankah itu pengajaran untuk kita? Dulu kita anggap semua lawyer baik, semua lawyer jujur. Bila jadi pada dia, berhati-hati. Bila jadi kes macam ni, semua berhati-hati. Daripada sultan berhati-hati. Lepas ni aku nak bagi datuk, kena tengok sungguh lah. Tak boleh ikut suka je bagi datuk. Lepas ni kita jangan percaya dah. Bukan tentu, belum tentu dia datuk. Tah datuk mana tahu. Semuanya memberi peringatan pada kita. Baik tak kematian dia? Baik. Berhati-hatilah lepas ni. Yang keempat, apa baiknya? Baiknya sebab membuka minda dan perasaan orang Islam. Dulu orang Islam banyak tak suka hukum hudud. Sekarang orang Islam majoriti semua sokong hudud. Cuba tanya pada makcik-makcik. Makcik-makcik cadangkan hukum apa untuk pembunuh yang bakar, yang bunuh dia, yang buang abu mayat dia? Tanya Makcik Leha. Makcik Leha jawab apa? Bunuh baliklah ustaz. Dia geram sangat kita. Geram benar rasanya. Tanya Makcik Nak. Bakar balik je ustaz. Biar rasa macam mana. Bakar je balik. Geram. Seorang bakar, seorang bunuh, seorang sembelih, seorang bunuh. Bukankah bunuh, balas bunuh itu nama dia? Qisas. Inilah yang Allah sebut. Yang ramai orang Melayu kata tak sesuai, tak sesuai. Sekarang orang Melayu kata, geramnya aku kalau aku dapat aku bunuh balik dia. Bukankah itu qisas? Bukankah itu undang-undang Islam, undang-undang hudud yang orang dulu bantah? Kalaulah kita buat undang-undang hudud 50 tahun dulu, tak ada siapa sembelih orang Islam, tak ada siapa berani bakar orang Islam, tak ada siapa yang boleh menghilangkan mayat bukti tanpa bukti hari ini. Hari ini tak ada undang-undang tu, dia buang ke sungai, dia bakar habis. Silap-silap buang kes. Pasal dia di bawah kanun keseksaan 302. Sama ada buang kes atau gantung sampai mati. Dia bukan ada penjara 16 tahun. Dia bukan ada penjara 20 tahun. Pilihan tidak. Sama ada buang kes atau gantung sampai mati. Kena lawyer dia pandai kelentong pula, buang kes. Sebab itu Islam letakkan kepada kita satu undang-undang yang sangat istimewa. Yang menjamin kita tak dibunuh, tak dirogoh, tak dibakar, tak dirompak. Orang takkan berani. Tapi dengan sebab kita menolaknya, kita bantahnya, tak mustahil satu hari dia berlaku dekat kita benda itu. Nampak? Itu baiknya. Dia membuka minda kita supaya faham. Inilah pentingnya hukum Islam. Dia bukan zalim. Kalaulah kes ni dibuang, kalaulah pembunuh dibebaskan, siapa yang zalim sebenarnya? Siapa yang nak kembalikan rohnya? Siapa yang nak hidupkan balik? Siapa yang nak ganti pada anak-anak dia yang jadi yatim? Siapa yang nak ganti anak pada mak dia yang dah tua, yang dah sedih? Siapa yang sanggup balik? Tak boleh dah. Siapa yang dapat memberikan keadilan pada mereka kalau dibebaskan benda ini? Sebab itu Allah sahajalah yang bagus. Tapi ustaz, dia mati tak bertudung ustaz. Dia tak pakai tudung ustaz. Ya Allah, dia kan jutawan kosmetik. Kalau pakai tudung kan tak nampak kekosmetikannya itu. Itu jawapan bila kita duk soal, dia tak tudung ustaz. Itu orang yang pandang jahat. Orang Islam diajar supaya pandang baik. Dia diikat tangannya, ditutup mulutnya dengan pita, ditutup matanya, tak nampak. Pisaunya letak di tengkak. Duduk dalam kereta. Jangan bising, jangan bising, tak di sini pisau. Nanti saya bunuh juga. Jangan bising lah. Lu tak ada. Agak-agak lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lah dah letak pisau di tengkak, tuan-tuan akan sebut apa?
Tuan-tuan akan ingat apa? Ada tuan-tuan nak sebut lemang. Tak sempat makan lemang. Ada lemang. Lemang tak ingat, bahulu tak ingat. Yang tuan-tuan sebut Allah. Allah, ya Allah, Allah, Allah Akbar. Hati ni, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Kalau inilah yang terakhir, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah. Kawan tu kena berasa. Aduh. Bak, kena tikam. Perak. Allahu Akbar. Masa tu tuan-tuan sebut apa? La ilaha illallah. Dah tahu nak mati. Ngucap tak? Bukankah Nabi kata, siapa yang di akhir nyawanya sebut la ilaha illallah, kan masuk syurga, dakhalal jannah, mudah-mudahan. Tapi dia tak kena tudung. Takkan nak minta tudung lagi? Aneh tudung. Mana ada minta? Dah dia tikam la ilaha illallah, hang telanjang pun tak apa dah. Yang pentingnya kalimah la ilaha illallah dapat kat dia. Kita yang pakai tudung, kita yang pakai telekung ni pun belum tentu dapat macam ini. Jadi akak-akak kalau nak dapat mati mengucap ni akak-akak, minta-mintalah ada lawyer colek akak. Mudah-mudahan dapat gamak. Ini 5 kelebihan dia. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan pandang baik pada Allah. Tapi sekarang ini kita tak ada cinta pada Allah dan tak ada cinta pada manusia sesama Islam. Sebab tu kita tak pernah doa yang baik. Kalau dia bukan kumpulan aku, kita doa yang jahat je pada dia. Kalau dia bukan jemaah itu, kita doa yang tak elok je pada dia. Ini bukan sifat orang beriman. Kita buka balik kitab hadis Nabi tentang telaga Kausar. Cinta ni tuan-tuan, cinta yang paling agung, cinta Nabi pada Rasul, cinta Nabi pada Allah, cinta yang paling agung, cinta Nabi pada umat. Nabi cinta sangat pada kita. Bila semua umat Nabi Muhammad beratok nak pergi minum air telaga Kausar. Bila nak pergi minum telaga Kausar, Nabi tengok ramainya umat Nabi yang minum beratok. Tiba-tiba malaikat ambil campak. Malaikat pegang yang ni campak. Rasulullah tanya pada malaikat, wahai Tuhanku, inna ashabi, sesungguhnya dia itu sahabat saya, dia umat saya. Kenapa dia halang daripada minum telaga, air telaga saya? Allah menjawab pada Nabi, selepas kematian kamu wahai Muhammad, mereka melakukan banyak perkara-perkara yang kamu larang buat. Sebab itulah mereka tak boleh minum. Nabi Muhammad tadah tangan, ya Allah, jika sekiranya Engkau mengazabkan mereka, itu adalah kerana kesalahan mereka, dan sesungguhnya mereka adalah makhluk-Mu, ya Allah. Tapi jika sekiranya Engkau mengampunkan mereka, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ini dipanggil sebagai doa Abdus Saleh. Kalau tuan-tuan orang tanya apakah doa Abdus Saleh, inilah doanya. Ya Allah, kalau Engkau mengazab mereka, itu kerana kesalahan mereka, dan mereka itu adalah makhluk-Mu, terpulanglah pada Engkau, ya Allah. Tapi jika sekiranya Engkau mengampunkan mereka, Engkau lah Tuhan yang lagi pemurah, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Nabi Muhammad punya sayang pada kita, sampai di hari kiamat pun masih doa pada orang yang jahat. Doanya apa? Doa minta baik. Orang yang mati tak boleh minum telaga Kausar, bukankah orang jahat? Tapi Nabi masih doa lagi. Sedangkan orang itu dah mati dalam jahat, pun Nabi masih doa supaya dia dapat minum telaga Kausar, supaya dia tak dahaga sampai bila-bila di padang mahsyar. Tapi kita umat Islam, orang itu belum mati. Kenapa tak doakan yang baik-baik? Ya Allah, berilah hidayah padanya, ya Allah. Kenapa ditukar dengan doa, ya Allah, turunkanlah bala kepada mereka, ya Allah? Mana boleh? Kenapa sanggup doa demikian? Tidak ada cinta. Bila tidak ada cinta, tidak ada iman. Bila tidak ada iman, takkan boleh masuk syurga. Contohilah Nabi betul-betul. Kita kata kita ikut perjuangan Rasulullah. Di mananya perjuangan Rasulullah dalam jiwa kita sekarang?
Adakah kita berjuang macam Rasulullah dengan penuh kasih sayang? Orang Badui kencing dalam masjid, Nabi tak marah lagi. Orang nak pukul Badui, Nabi kata biarkan dia kencing sampai habis. Habis dia pemalu Allah, dia pun keluar. Nabi kata ambil sebaldi air, tuangkan di tempat kencingnya. Kemudian Nabi pun semayang. Arab Badui tadi pun semayang sekali. Dia duduk belakang, pasti dia lambat sampai dia malu. Habis semayang dia doa, ya Allah, berikanlah rahmat pada aku dan rahmat pada Muhammad. Berikanlah rahmat pada Muhammad dan rahmat pada aku aja, jangan bagi ke orang lain. Nabi kata, siapa yang doa tu? Saya, Rasulullah. Kenapa kamu doa untuk kamu dan aku sahaja? Doalah untuk sekalian orang Islam. Rahmat Allah ni luas. Kenapa sempitkan? Kita kena faham tu. Arab Badui tu bukan kafir. Arab Badui tu Islam. Sebab saya ada dengar satu ceramah, dia kata ustaz tu kata apa? Arab Badui tu kafir. Maknanya zaman Nabi orang kafir, masjid-masjid Nabi. Dah nahi ke bini. Buka hadis tu. Orang Arab tu Islam. Dia mengaji dengan Nabi, nak terkencing, dia terkencing di situ. Jenis orang kampung dia peduli apa? Nabi Muhammad bukan semayang atas kapet, semayangnya atas pasir. Tak ada kapet, 3 getah pun tak ada. Sebab tu Nabi ajar, ambil baldi, simbah tempat kencing. Arab Badui ni rasa malu, tak tahu dia pergi duduk belakang. Bila datang semayang, dia mari duduk. Dengan sebab Nabi larang mereka pukul dia lari ke belakang. Dia rasa Nabi ni baik sangat sampai tak bagi orang pukul dia. Dia pun doa, ya Allah, berilah rahmat pada Muhammad dan pada aku, jangan pada orang lain. Nabi tegur dia pula, janganlah sempitkan rahmat Allah. Rahmat Allah ni luas, doakan untuk semua sekali. Kalaulah kita faham betul-betul tuan-tuan, senang. Masalah dia kita nak halalkan satu benda, nak membolehkan satu benda, kita buat cilok tak betul tu. Arab Badui itu Islam, dia bukan kafir. Jangan kita nak bersetuju dengan apa yang kita buat. Kita nak cari dalil dan akhirnya dalil tu kita buat tak betul. Ini salah. Hukum tetap hukum. Hukum tetap hukum. Saya kalau orang tanya apa pun itulah. Saya takkan jawab berdasarkan pada sentimen. Saya takkan jawab berdasarkan kepada pahaman politik. Saya akan jawab daripada hukum. Baru ni saya ceramah di satu rumah menteri besar. Habis ceramah dalam 2,000 orang. Datang satu orang tanya, Ustaz, apa hukum pemimpin bersalam dengan perempuan bukan mahram? Jika dia laki-laki, salam dengan haram. Menteri besar ada, esko ada, semua ada. Haram. Dia tanya lagi, tidak adakah apa benda yang boleh menjadikan excuse? Haram bersalam tanpa sebab. Saya minta pada menteri besar, saya minta pada semua yang berhormat pemimpin yang ada hari ini. Tolong isytiharkan masing-masing. Kita laki-laki dan perempuan tak boleh bersalam sebab kita boleh kahwin. Saya minta maaf. Bukan saya tak hormat pada pengundi-pengundi. Bukan saya tak hormat pada orang-orang perempuan. Dengan sebab hormatlah saya tak mau bersalam sebab hukum berdosa. Saya bukan suami tuan-tuan. Saya bukan adik. Saya bukan abang pada tuan-tuan. Saya adalah orang biasa. Haram bersalam. Sekali aja cakap. Haram adalah tetap haram. Saya tetap beri jawapan. Saya tak kata dia memanglah salam dengan perempuan ni memang dia haram. Tapi nak kata haram pun dia tak boleh. Dia macam harus. Nak kata harus pun tak boleh sebab dia tu macam haram. Apa ni nak haru apa? Ini apa punya orang? Haram lah dengan siapa pun haram lah. Itu jawapan dia. Bila orang tanya pada saya, Ustaz, apa hukum orang kafir masuk dalam surau, bercakap dalam surau dan sebagainya? Ada yang bagi alasan orang kafir pun zaman Rasulullah masuk surau, masuk masjid. Cari dalil dia. Mana dalil orang kafir masuk dalam masjid zaman Rasulullah? Tunjukkan dalil dia. Terang-terang dalam Quran Allah Ta'ala sebut, jangan masuk dua masjid, Nabawi dan Masjidil Haram untuk orang kafir. Kalau ada pun orang kafir yang masuk masjid di zaman Rasulullah sebab mereka nak mendengar ceramah Rasulullah, tak boleh disamakan dengan zaman sekarang. Orang kafir masuk masjid sebab nak bagi ceramah pada orang Islam. Tak sama. Zaman dulu masuk Islam sebab nak dengar ceramah Nabi.
Zaman sekarang kalau masuk nak bagi ceramah pada orang Islam, apa sebab? Kamu sendiri pun tidak beriman pada Allah. Apa sebab kamu nak bercakap dalam surau rumah Allah? Dalilnya ayat 75. Sebab ada orang kata, ustaz, ini dakwah ustaz. Macam mana kita nak bagi faham pada mereka tentang Islam kalau mereka tak... Jangan tamak. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 75. Ni belajar tahfiz ni. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashad qaswah. Wa inna minal hijarati lama ditunduk dah. Yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama ya. Sampai habis. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah soal dengan alif istifham. Afatatma'una ay yu'minu lakum. Apakah kamu ini terlalu tamak mengharapkan supaya mereka beriman pada kamu? Sikit-sikit dakwah ustaz, kita kena dakwah ustaz. Apa salahnya orang kafir makan daging korban ustaz? Dakwah ustaz. Apa salahnya orang bukan Islam makan daging akikah ustaz? Ni dakwah ustaz. Apa salahnya orang kafir jadi pegang AJK masjid ustaz? Dakwah. Saya pernah sampai satu masjid AJK cadangkan ustaz. Kita boleh buat orang kafir jadi AJK ustaz. Astaghfirullahalazim. Tepuk dahi saya depan dia. Kenapa kamu kebulo sangat nak harapkan orang kafir beriman kepada kamu? Allah kata afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan orang kafir itu sebahagiannya pernah mendengar kalam Allah, pernah mendengar kalimah-kalimah Allah, tetapi mereka tidak pernah beriman, malah mereka menukar ayat-ayat Allah. Jangan kamu harap mereka akan beriman pada kamu. Ni Allah sebut terang-terang dalam Quran. Nak ajak mereka, nak berbaik dengan mereka, silakan. Tapi dia ada hak. Dia ada batasan dia. Jangan sampai mencemarkan Islam. Ini rumah Allah. Saya sebut senang, ini rumah Allah. Tempat kita sujud, dahi kita yang mulia letak, direndahkan sedarjat darjatnya pada Allah. Rendah punya darjat. Tiba-tiba orang yang tak pernah mandi hadas besar, yang tak pernah sujud pada Allah, letak di atas tapak ni. Hina tak hina kita ni. Ini rumah Allah. Antara rumah Allah dengan rumah tuan-tuan, siapa yang paling mulia? Rumah Allah ke rumah tuan-tuan? Rumah Allah lagi mulia. Kalau tuan-tuan ada bilik tidur, panggil orang bukan Islam, lepaklah bilik tidur tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tak? Akak-akak bagi tak? Selamberok duduk tidur atas tilam. Akak bagi tak? Tobat lahum tak bagi. Kalau dalam bilik tuan-tuan tak bagi, kenapa rumah Allah yang mulia tuan-tuan bagi? Apa mulia rumah kita daripada rumah Allah? Ni kaedah dia. Sebab tu saya katakan tadi, bila kita meletakkan kecintaan, cinta yang paling tinggi, cinta pada Allah. Sayangkan Allah, pertahankan Allah, jaga hak Allah. Ini adalah cinta yang terbaik. Sebab bila kita cinta kepada Allah, kita dah lantik Allah sebagai wakil. Wa kafa billahi wakila. Memadailah Allah menjadi wakil kita. Bila kita cinta pada Allah, Allah jaga kita. Daripada wakalah inilah timbulnya perkataan tawakal. Wa kafa billahi wakila. Wazan apa nama tawakal tu apa? Daripada tafa'ul. Daripada tafa'ul itu menjadi wakalah. Wakalah itulah dipanggil tawakal. Kita dah lantik Allah sebagai wakil kita. Bila kita dah lantik Allah sebagai wakil kita, kita dah cinta pada Allah. Allah kata apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang dah lantik aku sebagai wakilnya, Allah akan tolong dia. Masya-Allah tuan-tuan. Ini yang dikatakan sebagai satu tahap cinta. Nak sampai tahap cinta ni apa? Ada 3 tuan-tuan tahap cinta ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang pertamanya, allazina amanu billah. Orang yang beriman kepada Allah.
Yang kedua, wabir rasul, dan yang beriman kepada rasulnya. Dan yang ketiganya kata Allah, orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah dan menjadikan nafkah itu sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya, sebagai pemimpinnya, penjaganya di hari kiamat. Orang ini kata Allah, pahalanya sangat hebat, orang yang hebat. Yang pertama beriman pada Allah, yang keduanya beriman pada Rasul, yang ketiganya dia ada harta, dia nafkahkan fi sabilillah. Sesungguhnya harta itu akan menolong dia di hari kiamat. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita cinta pada mati. Cinta pada mati bukan mengharapkan mati. Jangan tuan-tuan pergi ke Mekah minta mati. Bawa 2 helai je kain. Kain pelikat 2 helai, baju pagoda 2 helai. Mana kain ihram semua mana tuan haji tak bawa ke? Saya pergi sana minta mati. Saya pergi tak kembali. Saya nak mati di Mekah Ustaz. Ini cita-cita saya. Terus dia menyanyi lagu, sekujur badan berselimut putih. Astaghfirullahalazim. Tak boleh minta mati. Haram minta mati. Dibolehkan minta mati untuk 2 orang saja. Dibolehkan minta mati untuk 2 orang saja. Yang pertama, untuk orang yang sakitnya tak boleh sembuh, tak ada harapan sembuh, nampak nazak sangat, kepala terbelah, dada dah dibelah, wayar di hidung, wayar di mulut, di dada dipenuh dengan wayar, jantungnya naik turun, gerahnya dekat sekejap naik turun, tak naik-naik dah, hilang dah, naik balik, kata teruk dah ni. Masa itu bolehlah doa, ya Allah, kalau sihat baik baginya, kau sembuhkanlah. Kalau mati baik padanya, ya Allah, kami redha kematiannya, ya Allah. Itulah doa yang dibenarkan. Okey, macam cerita esok untuk siapa? Kan tiada esok bagimu. Yang Nur Kumulasari kahwin dengan Jin Samsudin tu. Inilah filem Amber Jolie baca telqin. Tuan-tuan tak ingat? Dia baca telqin ni. Segak. Dia baca ni naik bulu roma. Wahai Ihsan binti Zainal, wahai Intan binti Hafsah, apabila kami meninggalkan kamu. Tu filem dia tu. Dia berlakon dengan Jin Samsudin. Nur Kumulasari berkahwin dengan Jin Samsudin. Tengah-tengah bersanding tu, bekas pakwa Nur Kumulasari datang renjis air mawar. Bila tengok-tengok, terkejut, pakwa main renjis, terus pingsan. Jin Samsudin pun bubuh dalam kereta, buat pergi ke hospital, aksiden dengan lori balap. Ingat tak filem ni? Ingat? Tak mana-mana lebih lama ni ingat ni. Jin Samsudin botak kepala, buat operate, nama dia Jiman. Akhirnya dia jadi gila. Nur Kumulasari pun tak larat belah, main pula Hel Amir. Main ngorak Nur Kumulasari. Ngorak-ngorak dapat. Nur Kumulasari tinggalkan Jin Samsudin, nikah dengan Hel Amir, jadi isteri nombor 2. Isteri nombor 1 Oji Ahmad Daud. Minum arak di rumah, mati lemah. Hel Amir mati, Oji mati. Nur Kumulasari pun balik cari abang Jiman. Sampai dekat rumah dia, mak mertua dia nama Nur Rizan, isteri Piramli dulu ni. Nur Rizan kata dekat Nur Kumulasari, kenapa kau balik ke sini setelah kau hancurkan hati Jiman? Maafkan Nur, mak. Nur bersalah. Di manakah abang Jiman, mak? Abang Jiman sudah mati. Dia sudah tidak ada lagi. Nur Rizan kata, Nur Kumulasari kata, tolonglah mak. Sekali pun cukuplah Nur berjumpa dengan abang Jiman. Mak dia pun turun, sebiji rumah macam Kasim Selamat. Mak dia tunduk. Di sinilah Jiman. Tiap-tiap hari dia sebut nama kau saja, Nur. Cuba kau tengok, hanya gambar kau saja yang dipegangnya. Jin Samsudin pun bila tengok Nur Kumulasari, kawan gila. Nur Rizal pun doa, ya Allah, kalaulah sihat ini baik untuk anak aku, kau sihatkanlah. Kalau mati baik untuknya, kau matikanlah dia, ya Allah.
Saya nak cerita doa tu lah. Tapi kena reverse balik daripada tu. Lori balak apa semua. Mati dalam, mati minum arak lah apa. Yang tu lah. Dia dah tak ada harapan dah. Boleh doa macam itu. Harus. Tapi kalau setakat dia baru sakit kepala, jangan duk doa macam itu. Abang sakit kepala lah. Ya Allah. Kalau jangan tuan-tuan. Kawan baru sakit kepala, Panadol Actifah je lah. Enggak. Ni siap berdoa, ya Allah. Kamu ni nampak sangat, abang mati ya. Yang keduanya, harus doa minta mati bagi orang alim. Bagi orang alim yang dipaksa mengeluarkan fatwa yang menyesatkan. Kalau kamu tak keluar fatwa yang menyesatkan, dibunuh kamu. Anak kamu diseksa, isteri kamu diseksa. Maka dia pun berdoa, ya Allah, kalau aku hidup menimbulkan fitnah pada umat, aku rela mati. Daripada dipaksa mengeluarkan fatwa, baik aku mati. Hanya 2 orang ini saja yang boleh minta mati. Lain daripada itu jangan. Haram minta mati. Tuan-tuan, kenapa kita perlu mencintai mati? Sebab kehidupan selepas mati lagi bagus daripada kehidupan dalam dunia. Di dunia ni semua tipu, tapi di sana betul semua. Saya ni orang miskin. Wan Cik Daud, bila wartawan tanya pada dia, apa perasaan Kak Wan tentang arwah suami Kak Wan M. Rajoli? Kak Wan sebut apa? Saya sangat sayang pada abang arwah. Walaupun dia mati tidak meninggalkan harta, tetapi saya yakin dia akan jadi jutawan di negeri akhirat dengan amalan yang dia bawa. Saya yakin dia akan jadi jutawan di akhirat dengan sebab amalan yang dia bawa. Tuan-tuan nak jadi jutawan dalam dunia ke jutawan akhirat? Jutawan di dunia kena bakar. Jutawan di akhirat siapa nak bakar? Masya Allah. Sebab tu kita punya target selepas mati. Dunia kita ini untuk beribadat saja. Di dalam dunia ni letih tuan-tuan. Tuan-tuan letih. Tiap-tiap hari jam letih. Nak parking surau tuan-tuan pun letih. Macam-macam masalah letih. Tengok politik lagi letih. Dah pencin nak naik balik, dan nak naik balik pencin pula. Letih benar tuan-tuan. Bila tuan-tuan tak nak letih, mati. Matilah menyenggarkan kita. Boleh hidup bertemu dengan kekasih yang kita nak jumpa sangat, dengan Allah Rabbul Jalil. Nak jumpa dengan kekasih jiwa kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya, mencintai hidup. Habis tu Ustaz, kalau kita dah nak mati Ustaz, kalau kereta nak langgar, biar aja Ustaz ya, dia pulanglah. Tapi sebenarnya kita kena mencintai hidup. Kerana bila kita hidup panjang, kita jaga kesihatan, kita jaga makan minum, kita boleh hidup dengan sejahtera, kita sempat buat amal ibadat, kita banyak bekalan untuk kita. Cintalah hidup tuan-tuan. Sayangilah hidup, hiduplah dengan secara sihat. Jangan gaduh-gaduh, jangan makan benda tak elok, jangan buat benda haram, jangan tidur sangat, jangan makan banyak. Cintailah hidup, jaga kesihatan. Janganlah jogging masa nak pergi haji aja. Ini tak pernah semua hidup jogging, pagi-pagi jogging laki bini. Mana Kak Yung? Bayuk nak ke Mekah kata dia. Preparation. Nanti teruk nak tawar, nak sair, balik-balik Mekah haram. Tidur je kerja dia. Hiduplah, cintalah, carilah rezeki yang Allah Ta'ala bagi dalam dunia. Cintalah. Cuma jangan letak di dalam hati. Inilah tuan-tuan yang dipanggil sebagai cinta. Yang paling kita nak sampai ialah cinta kepada Allah. Jadi saya minta kepada tuan-tuan, selepas kita puasa dah raya, tolonglah suburkan balik cinta sesama kita. Suburkan balik. Kalau dulu kita pernah berpecah kerana perbezaan politik. Sebab apa orang atas berpecah, kita di bawah pun nak pecah juga. Biarlah mereka berpecah berantakan di atas, tapi kita di bawah. Ini taman kita, ini surau kita.
Ini kampung kita, ini masyarakat kita. Duk pusing kat situ je. Tiba-tiba kita nak pecah pasal apa? Kalau dulu kita berpecah kerana masing-masing nak rebut surau, nak jaga surau. Surau ni tetap surau. Siapa yang pegang jawatan, siapa yang hilang jawatan, surau tetap surau. Menjadi kewajipan kita mengimarahkan surau. Sayang pada surau. Aku tak sayang jawatan aku. Aku tak malu jawatan aku hilang. Aku tak bangga dengan jawatan yang aku ada pegang. Yang pentingnya ialah surau ini memberi khidmat kepada seluruh masyarakat. Itu cinta pada surau. Yang ketiga, kasih sayang kepada sesama jemaah. Sayanglah. Kalau kita dikutuk orang, kita tak suka. Kalau kita difitnah orang, kita tak suka. Kalau kita dibenci orang, kita pun tak suka. Kalau demikian, janganlah ngutuk orang, janganlah umpat orang, janganlah fitnah orang. Hiduplah dengan berkasih sayang. Saya dulu timbalan pengurusi masjid. Saya dulu imam masjid. Kalau ada orang volunteer nak memakmurkan masjid saya, silakan. Kalau ada orang yang nak buat aktif, silakan. Saya bangga, saya seronok dan saya ucap terima kasih kerana kamu tolong buat kerja untuk masyarakat dan untuk Allah Ta'ala. Buat apa kita nak sebut, aku ni, kamu tahu tak aku ni siapa? Tahu, kamu hamba Allah. Saya hamba Allah, kamu hamba Allah, saya hamba Allah, kamu hamba Allah. Kita adalah sama. Yang membezakan kita ialah takwa. So, jangan anggap diri kamu lebih hebat pada orang lain. Yang lebih hebat bukan jawatan, bukan pangkat, bukan kuasa. Yang lebih hebat di sisi Allah, takwa. Tolonglah jadi hamba bertakwa. Jadi tuan-tuan, sebenarnya saya dah sebut banyak kali pada tuan-tuan. Mula-mula saya main surau ni, saya kata, nak membangunkan surau adalah senang. Yang paling susah, nak mengimarahkan susah. Nak panggil ustaz datang ceramah senang sangat. Tuan-tuan nak panggil ustaz datang ceramah senang. Yang susah memanggil jemaah datang. Jangan bangga bila hanya panggil ustaz. Jangan bangga hanya pandai panggil ustaz. Tapi kalau tak reti nak panggil jemaah. Sebab tu kalau saya antara jemaah dan ustaz, saya akan jaga jemaah dulu. Sebab ustaz akan balik ke kampung dia. Tapi jemaah inilah yang akan duduk di sini, semayang di sini, jaga di sini, doa di sini. Ustaz balik, saya malam ni balik Ipoh. Sebab itu kalau saya jawatankuasa surau masjid, saya hanya akan panggil ustaz-ustaz yang boleh menyatukan hati orang kampung saya. Saya hanya akan panggil ustaz-ustaz yang membolehkan perasaan cinta bertaut dalam masyarakat surau saya. Saya tak akan panggil mana-mana ustaz yang memecah belahkan perpaduan dan kasih sayang, tautan hati. Kerana ustaz tu balik, akhirnya bila masyarakat berpecah, tak datang, surau hanya ada satu saf. Apa yang nak dibanggakan? Saya kata dah tadi, memanggil ustaz datang ceramah, sonang baitu. Memanggil jemaah, tuan-tuan ingat senang nak panggil jemaah datang. Nak tertarik hatinya susah. Sebab itu, kalau saya tuan-tuan, orang boleh datang ramai-ramai macam ini, saya akan jaga orang yang menyebabkan orang itu datang ramai. Belalah elok-elok orang yang menjadikan surau ni jadi ramai. Belah orang itu. Sebab bila orang ni tunggak dia hilang, hilanglah semua jemaah. Jadi saya minta pada tuan-tuan, tolong hormat menghormati, berkasih sayang, dan yang paling pentingnya ialah cinta mencintai. Datanglah surau kerana Allah, berkhidmatlah kerana Allah. InsyaAllah Allah letakkan lagi kebaikan pada surau kita dan taman kita. Saya dah agihkan pada tuan-tuan doa untuk bulan November. Doa itu, tuan-tuan yang mana selalu duduk telefon saya minta doa anak nak temu duga, siapa nak temu duga. Doa nak temu duga, nak naik pangkat lah apalah. Doa kadang-kadang tuan-tuan ni jadi orang pemimpin. Orang datang maki, orang datang marah. Tuan-tuan ni kadang-kadang jalan di lebuh raya aksiden. Kadang-kadang yang keluar pada kereta tu Samsung jalan raya.
bawa keluar parang lagi kejar kita. Bila dia kejar tuan-tuan, larilah. Ya. Tak sempat nak baca doa dah ustaz, balak depan mata ustaz. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang yang suka macam ni, suka bergaduh, suka serang tuan-tuan, garang, panas, baran. Ni, tuan-tuan nak mengadap satu orang, tuan-tuan nak mesyuarat ke apa, ke tahu dah ni. Zaman lah ni mesyuarat haram yang ni. Saya minta pada tuan-tuan tolong baca tu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum sampai habis. InsyaAllah. Saya ni kalau jadi orang tuan-tuan, orang mari jumpa saya. Hak nak bergaduh laki bini. Berada nak bergaduh mak bapak dengan anak-anak. Berada saya nak jadi pendamai ni. Kadang-kadang kita tak boleh cakap. Dua-dua belah nak cakap. Inilah ayat saya bagi supaya dua-dua duduk diam. Tapi jangan baca depan-depan Allah Rabbuna wa Rabbukum. Jangan. Sebelum mereka masuk tu, tuan-tuan baca lah. Bagi orang yang nak temu duga atau nak jumpa dengan orang-orang yang panah barang, yang besar-besar, yang banyak soal jawab ni, tuan-tuan duduk di atas kursi, selawat 7 kali, menghadap ke arah kiblat. Dan tuan-tuan imaginkan muka orang yang tuan-tuan nak jumpa tu. Kemudian tuan-tuan baca ayat yang saya bagi tadi, tuan-tuan hembuihkan ke hadapan. Lepas tu tawakal pada Allah, pergilah. Mudah-mudahan tidak banyak soal pada tuan-tuan. Yang kedua, doa untuk orang yang jenis pemarah, suami pemarah, anak pemarah, isteri ni garang, cengik. Itu ayat suratul A'raf 154. Ya. Baik baca itu. Walamma apa nama kata Musa yang mughadab itu. Doa ini adalah doa Nabi Harun pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni pemarah, Nabi Harun ni lembut. Bila Nabi Musa ni marah, Nabi Harun baca doa ni, maka Nabi Musa menjadi orang yang tak marah. Jadi yang mana ada suami yang garang-garang, bacalah pada air, bagi dia minum. Tak nak baca pada air, baca pada nasi beras, bagi dia minum makan. Kalau dia jadi tak makan, pusat aja ustaz, hembus di ubun-ubun dia ketika dia tidur. Ustaz, kalau isteri saya pun garang juga ustaz, lawan hembus lah. Masing-masing tunggu tidur. Kenapa tak tidur? Mah tunggu abang tidur dulu. Rupa-rupanya dua-dua nak hembus kat ubun-ubun. Dua-dua garang. Wallahu'alam. Jadi tuan-tuan, InsyaAllah bulan ni tak ada kuliah saya di Belah Hulu Kelang sebab saya nak ke Mesir pada hari 8 hari bulan. Dan saya balik pada 15 hari bulan, Mesir dan Jordan. Saya ada ceramah di sana. Ya, jadi tuan-tuan, sebab tu saya buat awal pada bulan ini untuk surau tuan-tuan ni patut hari Sabtu akan datang. Tapi awalkan ya, untuk supaya dapat ganti sekurang-kurangnya sebulan sekali ni ada. Di Masjid As-Sabirin pun belum tentu ada lagi bulan ni. Tak sampai ke saya ke? Tak balik ke dah nak tahu kan? Jadi tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah cinta kita pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.